Saya sejak umur 7 tahun sudah dilatih menjadi tentera Jesus. Saya bukanlah di kalangan penganut biasa yang pikul Bible, pergi gereja dia balik, tak. Saya dilatih bagaimana ketika umur 7 tahun sudah dilatih menjadi tentera Jesus, yang mana pagi kita pergi sekolah kerajaan dan petang pergi ke gereja. Sehinggalah saya bersekolah Kristian selama 8 tahun dan dilatih menjadi permission. Dan saya pernah memegang jawatan sebagai ketua kepada gerakan pemuda-pemudi Kristian yang berpusat di Lawas. Dan seterusnya saya melanjutkan pengajian ke Bandung dan juga di Surabaya dalam bidang permission. Dan saya mengkaji Al-Quran itu dengan perbandingan dengan Bible selama 6 tahun. Dan saya terlibat untuk mengkaji perbandingan agama Islam, Kristian, Buddha dan Hindu. Oleh sebab itu, alhamdulillah, di antara kejayaan saya mengislamkan bukan saja mak dan ayah saya, malah setakat hari ini alhamdulillah lebih 2,000 orang Ustaz islamkan dah, di atas pelajaran yang saya pelajari dalam bab perbandingan agama ini. Sekembali daripada pengajian di zaman itu, di antara kerja saya mendapat satu gelaran baru dengan nama saya dalam Kristian dulu, Pastor Yohanes. Di antara tugas saya ialah menggantikan tempat ayah saya untuk sembahyang di gereja. Ayah saya merupakan, dia adalah ketua kepada 15 buah gereja. Dan selain daripada itu, di antara kerja saya ialah membaptiskan orang dalam majlis yang disebut sebagai pengampunan dosa. Jadi setelah berkecimpung beberapa lama dalam perkara tersebut, dan saya pernah membawa gerakan permission ini selama 2 tahun, masuk ke kampung-kampung, ke daerah-daerah, ke negeri-negeri. Tidak terkecuali Bumi Semenanjung ini merupakan persinggahan bagi kami di zaman itu, sebelum pergi bertemu dengan rakan-rakan permission daripada Singapura. Oleh sebab tu, tidak keterluan saya nak nyatakan kepada tuan-tuan, kita pernah jumpa dengan salah seorang padri daripada Persekutuan Kristian Melayu, iaitu bekas padri, sekarang dia masuk Islam balik, iaitu saudara Father Joseph Saleh Omar. Dia beritahu kepada kita bahawa setiap tahun, tuan-tuan, setiap tahun dalam era 80-an sampai dekat-dekat 90-an, beliau sahaja berjaya memurtadkan khasnya anak-anak orang Melayu Islam ini sendiri lebih kurang 3,000 orang setiap tahun. Jadi pagi ni saya tak nak cerita bab sangat bab Ramadan ni, pasal ustaz-ustaz semua dah sebut. Kita buat kelainan sikit. Hak tuan-tuan perempuan pun dah 30 tahun dah puasa tak ke Ramadan, tak ingat lagi kot. Nah, cerita Ramadan. Orang Penang kata ceroi, ustaz si Ramadan, dia kata dia. Kan? Maka dalam keadaan semikian, tuan-tuan, apabila saya berkecimpung dalam bidang ini, ada 3 punca utama yang menyebabkan saya ragu-ragu dengan agama saya, dan seterusnya. Sebab saya, mengapa saya meninggalkan salib, meninggalkan gereja, pilih masjid. 3 punca utama yang menyebabkan saya, kalau orang-orang Pening kata kalih dah. Nah, maknanya apabila saya tahu bahawa saya mengkaji demi mengkaji, buat perbandingan Al-Quran dengan Bible, mengkaji perbandingan agama, punca utama yang saya kalih daripada agama saya kepada agama Islam ni, 3 agama ni saya belajar. Agama Buddha, dia bertuhan kepada Tuhan lebih pada 3 oknum. Agama Hindu pun sama juga, Tuhan dia pun lebih pada 3 oknum. Tuhan Siva, Tuhan Wisnu, Tuhan Rahman. Dalam agama Kristian pun dia percaya kepada Trinity, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus, tak termasuk Santa Maria. Maka atas dasar itulah saya buka lembaran demi lembaran dalam Al-Quran. Pandangan Al-Quran berkaitan dengan Trinity itu sendiri. Jadi apabila saya berada di gereja, saya pimpin sembahyang dengan berdoa, wahai Tuhan Bapa di syurga, dengan berkat engkau mengutuskan anak engkau yang telah mati di palang kau salib dengan darahnya mengalir. Lebih kurang begitulah bunyi dia, tuan-tuan. Jangan hafal syirik. Maka dalam keadaan sedemikian, ya, yang pertama sekali saya jumpa dalam Al-Quran, apa pandangan Al-Quran tentang konsep ketuhanan Trinity dalam Bible itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam suratul Maidah,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. Kafirlah kata para yang menyatakan Tuhan itu tiga dalam satu. Ini pandangan Al-Quran satu. Pandangan Al-Quran tentang konsep Yesus sebagai juru selamat ataupun Yesus sebagai anak Tuhan. Dalam surah As-Saff Allah berfirman, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَإِلَى الْآخِرِ. Apa kata Isa bin Maryam? Pandangan dalam Al-Quran dikhabarkan. Dan tak kala Isa bin Maryam berkata kepada kaum Bani Israel itu, wahai kaum Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan bagi kamu dan membenarkan kitab sebelumku, yaitu isi kandungan Taurat, menunjukkan di situ Yesus dia sebagai rasul dan bukannya anak Tuhan. Maka atas dasar itulah pertama sekali saya cakap dengan ayah saya, bapa, saya nak tanya satu soalan. Bapa hantar saya ke sekolah perbandingan agama dan saya temui kebenaran dalam Islam, dalam bab akidah ini. Saya kata, apa jadi dengan agama kita Kristian? Betul ke Tuhan ini tiga dalam satu, satu dalam tiga, Pak? Tuhan beranak dan Tuhan mempunyai bapa. Kalau Tuhan beranak dan mempunyai bapa, Pak, maknanya dia sama dengan manusia. Lalu ayah saya cakap, kamu jangan tanya soalan ini, bahaya katanya. Nanti bapak punya allowance kena tarik, kata dia. Pasal ayah saya dia ada allowance di gereja. Nanti padri tahu katanya. Kan? Itu satu. Dan yang kedua yang menyebabkan saya pilih Islam ni, iaitu dalam bab pengampunan dosa. Bila ayah saya sakit, di antara tugas saya ampunkan dosa orang. Di gereja tu tuan-tuan kiri apa laki-laki perempuan datang sorang-sorang pergi mimbar, diceritakan segala keaibannya. Lepas tu kita bawa pergi kolah di gereja, di belakang gereja tu kadang-kadang dia ada kolah untuk berbuat baptis. Kemudian kalau tak ada kita buat pergi sungai. Kemudian bawa pergi kolah, bawa pergi sungai, kita tenggelamkan dia, air lebih kurang paras dada, saya pun letak tangan di atas kepala dia. Tuan-tuan pernah tengok tak orang membaptis ni? Tak pernah tengok nah. Baik ustaz nak tunjuk. Tapi tolong jangan salin. Nah, saya pun letak tangan kanan saya di atas kepala dia. Saya pun kata begini, dengan berkat Tuhan Bapa di syurga mengutuskan anak yang mati di palang kayu salib, maka dosa tuan puan diampun oleh Tuhan Bapa di syurga. Maka dia tenggelamkan dia, saya tenggelamkan dia, timbul bagi minum holy water, dapat ampunlah dosa dia. Senang tuan-tuan, nah? Syirik. Nah, itu sah. Kemudian saya balik ke rumah lagi. Saya tanya bapak saya tanya padri-padri yang kecil, padri yang besar pun kita tanya. Saya tanya pada ayah saya kata, Pak, cuba kita fikir betul-betul. Adakah mungkin mana pasal dalam Bible yang autoriti kita ni sebagai pastor, sebagai padri boleh mengampunkan dosa orang? Mana ada pasal dalam Bible? Buka dalam New Testament, dalam Old Testament. Bapak saya dia tak berjawab persoalan itu. Lepas tu dia diam. Persoalan yang ketiga, Bible itu sendiri. Bible itu tuan-tuan, di tangan saya ada 5 buah Bible. Bible dalam bahasa Tamil, dalam bahasa Cina, dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Kadazan. Dia bukan diterjemah daripada bahasa Hebron, bahasa Injil. Dia telah dicetak, ditulis dalam bahasa itu sendiri. Sekali lagi saya tanya bapak saya, Pak, Bible yang ada di tangan kita ni banyak sangatlah bahasa dia. Yesus ni pandai ke dia cakap bahasa Kadazan ni, Pak? Entah, saya pun tak tahu, kata dia. Bapak saya tanya bapak saya pun tak tahu, kata dia. Maka atas itulah saya kata, bapak, kalau macam inilah, saya dah banyak berdebat dengan ustaz-ustaz ni. Bapak doakan saya, moga-moga saya berdebat, saya akan bertemu dengan seorang ustaz untuk menghuraikan persoalan ini. Kerana saya tanya kepada rakan-rakan yang lain, padri-padri kecil tak dijawab. Malah padri besar tuan-tuan tahu, sahabat saya juga pergi di Vatican City di Rome, di Itali, iaitu Ustaz Tajuddin Usman. Dia ni kalau balik ke Sabah kena bunuh, tuan-tuan. Sekarang ada di Melaka sekarang. Nah, oleh sebab itulah saya tak sampai ke Vatican City, kerana saya mula Islam awal. Maka dalam keadaan semikian, saya bertemu dengan seorang ustaz. Saya pergi gereja lagi, tapi saya berdoa. Apabila saya berdoa, saya kata, wahai Tuhan Bapa di syurga, dengan berkat Kau mengutuskan anak Engkau yang darahnya mengalir ke di kayu salib, Engkau tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Pastor dan sister yang lain tergemam. Dia kata, Pastor Yohanes, kenapa you berdoa macam ini? Saya kata, salahkah kita minta jalan yang lurus?
Rupa-rupanya ada hikmah, tuan-tuan. Puan-puan sekalian, saya dipertemukan oleh Allah SWT seorang ustaz mutakarris min Jamiatul Azhar, berdebat dengan dia secara tertutup. Jadi orang Islam ada, orang agama pagan yang Kristian pun ada. Tadi saya kata kepada ustaz, saya dah kaji Islam ni selama 6 tahun, 8 tahun saya terlibat dalam pengkajian agama. Saya kata, saya nak minta pada perdebatan kali ini yang ke-9, saya kata, saya minta ustaz jawab 3 persoalan besar. Kalau ustaz berjaya menguraikan persoalan ini, insya-Allah saya akan masuk Islam. Saya tak sebutlah insya-Allah masa tu, tuan-tuan. Kan? Maka apabila saya tanya persoalan tentang Trinity, dia boleh jawab. Sampai Z dia boleh jawab. Bila saya tanya tentang baptis, bila saya tanya tentang kitab, dia boleh jawab. Rupa-rupanya ustaz ni dia belajar perbandingan agama di Mesir. Dia fakulti Usuluddin. Orang yang belajar Usuluddin ni, dia belajar tentang selok belok sejarah agama dunia, agama samawi pun dia belajar.